warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Nurdiana, saya ingin mendapat penjelasan. Saya rasa sangat menarik apa yang Ustazah ceritakan. Terharulah. Saya tak pernah diuji dengan tak ada duit. Sampai nak makan tak ada duit tu tak pernah lagi lah dalam hidup saya. Apa saya nak semua boleh dapat, subhanallah. Tetapi Ustazah memang terbaik Ustazah. Allahu Akbar, jauhnya kerdilnya. Jadi saya teringin nak mendengar sedikit kalau boleh Ustazah ceritakan tentang program Teratak Fitrah tu. Supaya mungkin ia boleh jadi sesuatu yang boleh kita tiru ke untuk kita laksanakan di mana-mana. Dipersilakan Ustazah. Okey, Ustazah, kalau berkaitan dengan program Teratak Fitrah ni, dia adalah program kepada saudara baru yang memang zero lah pengetahuan tentang Al-Quran, Iqra ya. Ditubuhkan yang buat working paper dulu Dr. Sarip Adul ya. Saya pelaksana. Di peringkat awal ialah kita cuba untuk buat benda ni secara kerjasama terlebih dahulu ya, sebab kami pun pada ketika itu bukan daripada entiti kerajaan. Saya hanyalah seorang pensyarah kolej swasta dan Dr. Sarip Adul pun sama, kami sama-sama pensyarah kolej swasta. Tapi kami buat satu working paper bila kami ada idea, kami propose kepada Jabatan Agama Islam Negeri. Untuk Jabatan Agama Islam Negeri boleh hand over, kita mesti ada satu kerjasama terlebih dahulu. Kita buat kerja ni, iaitu kita mengambil peluang masjid-masjid, surau-surau ataupun mana-mana sekolah yang tidak digunakan pada hujung minggu untuk kita buat kelas bimbingan Al-Quran dan Fardu Ain kepada saudara baru yang asalnya sebenarnya niat kita sekitar Kota Kinabalu saja. Tetapi bila kita lihat aksesnya, Masya Allah, rupanya di Sabah ni ramai lagi yang tidak mendapat pendidikan. Sebab itu ada yang sanggup datang daripada daerah-daerah yang berjauhan. Jadi prosesnya ialah kita menyediakan satu modul pembelajaran Iqra, asas Fardu Ain yang kita buat, begitu juga dengan amali solat, dan kami juga ada memasukkan unsur usrah ya, sebab dia agak berbeza sedikit kalau kita menyampaikan ilmu dalam bentuk ceramah umum ya, dalam kelas. Jadi kami pecahkan dalam bentuk usrah, duduk secara kelompok ya, maka di situlah kami dapat mendengar satu persatu ada yang masuk Islam kerana apa. Kami menggunakan buku Mazaya ni, Fathiyakan, bukan? Kenapa saya memeluk, kenapa saya sebagai seorang Islam kan? Jadi di situ mereka menceritakan masing-masing pengalaman dan di situ saya sangat macam rasa, ya Allah ya Tuhanku, beginilah rupanya maksud usrah itu kan. Bila ada yang memeluk Islam tu bukan kerana hati dia terbuka pun untuk Islam, sebab suami dia berzina dengan seorang wanita Muslim. Jadi dia terpaksa untuk bermadu, laki dia pun tak nak berpisah, anak dia pun ada, jadi dia terpaksa memeluk Islam. Masuk Islam kerana terpaksa. Jadi di situlah tugas kami bagaimana kita boleh mendidik, mengajar dia sehingga akhirnya dia rasa bahawa Islam itu sangat indah. Jadi itu jalan ceritanya. Jadi bila kita buat dalam bentuk usrah kelompok yang kecil, kita ada touching ya, antara satu sama lain, kita boleh touch hati mereka masing-masing. Di samping itu juga kami banyak melakukan benda ni dalam bentuk sukarela. Sebab kalau kita hanya mengharapkan dana daripada kerajaan pada ketika itu memanglah tidak banyak sangat. Sebab Sabah ni sebenarnya isunya memang negerinya kaya ya, tapi apa yang perlu kita faham, yang kaya tu siapa? Muslim kan tidak Muslim? Sebab yang kaya ni banyaknya syarikat-syarikat Cina yang besar-besar, mereka tak bayar zakat. Jadi kalau kita kata pusat zakat pun dia dapat daripada hasil daripada kutipan-kutipan yang membantu. Sebab itu alhamdulillah macam sekarang saya nampak dah boleh rentas kan. Dulu kalau zakat wilayah di wilayah saja, sekarang ni alhamdulillah dia dah boleh rentas. Dan saya pun telah menggunakan mekanisme bagaimana zakat dapat merentas wilayah itu untuk membangunkan kelas-kelas kafah yang dulu pelajar terpaksa belajar Al-Quran secara duduk, menyarap, tak ada meja dan seumpamanya. Itu juga projek masa saya berada di kafah. Nak bagi semua duduk sekurang-kurangnya guna rehal Al-Quran tu. Belajar guna rehal daripada menulis menyarap. Kesian kan? Jadi itulah yang bila kita buat program Teratak Fitrah ni sangat mendapat sambutan dan kita buat dalam bentuk skala yang kecil dahulu. Tidak perlu membuat dalam skala yang sangat besar sebab kita nak memberikan bimbingan yang kita kata special lah. Kita nak tengok dia cara dia solat, berwudu. Memang kita tengok satu-satu. Ya, sebab kebanyakan mereka ini memeluk Islam, lepas memeluk apatah lagi kalau yang berkahwin kan. Kalau dapat pasangan yang bagus, boleh mendidik, alhamdulillah. Tetapi kalau dapat pasangan yang pandai-pandai lah kau cari, ya, maka mereka ni terkial-kial macam mana nak belajar solat, macam mana nak tutup aurat, macam banyaklah. Dan di dalam perjalanan melakukan tugas-tugas ini biasanya Allah akan datangkan kita banyak lagi ruang-ruang pengalaman lah. Saya ingat saya pernah menemui satu kes mu'alaf yang diperbodohkan ya, oleh
Islam, dia kata dia nikah, bawa depan masjid, aku kahwini kau dalam kereta aje. Lepas tu balik hiduplah dengan 5 orang anak. Macam mana saya nak melepaskan mereka ni? Sedangkan saya terpaksa lah, yang terlibat ni sebenarnya tu saya kata bukan orang yang tidak ada pengetahuan. Suami dia tu ada kelulusan sekolah agama, tapi buat begitu. Jadi saya kata macam mana ya, dan sehinggakan satu peringkat ya, saya ni betul lah, saya ni pegawai lewat Islam, tapi kadang-kadang rasa orang kata macam menyibuk juga, tapi bukan soal menyibuk, soal dakwah kan, nak menyelamatkan 5 orang yang kita kata ialah anak tak sah taraf ya, minta maaf cakap anak tak sah taraf, macam mana terpaksa proses dengan jabatan pendaftaran untuk selamatkan. Itu semua ada cabaran-cabaran tu. Bila kita buat program saudara baru, kita akan temui macam-macam isu lah. Jadi itulah saya lihat di sini bahawa boleh Ustazah kita mulakan walaupun kecil-kecilan. Salimah boleh tengok mana kawasan-kawasan yang melihat bahawa masih ada saudara-saudara baru yang keciciran, kita buat dalam kelompok. Ambil pelajar dalam 20 je saya peringkat awal pelajar saya. Tapi sekarang alhamdulillah saya difahamkan sudah mencecah 200 orang pelajar. Jadi itulah saya dan telah bergerak pun ke di seluruh negeri Sabah. Dia sudah, cuma dia ada lain-lain brand lah, macam kalau di daerah bila kita dah serahkan kepada Jahiz, dia sebut sebagai kelas Anjung Fitra kan bagi daerah ni, dan telah tersebar di seluruh negeri Sabah alhamdulillah. Bermula daripada Kota Kinabalu, kita meluaskan ke seluruh negeri Sabah alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada Ustazah Nordiana. Ya, pada pagi ini saya mendapat banyak sangat ilmu, banyak sangat semangat untuk meneruskan perjuangan, dan banyak sangatlah idea-idea yang disampaikan, dan yang lebih penting lagi Ustazah telah memperlihatkan satu perjuangan yang bermula daripada zero, daripada tidak ada wang 1 sen, dan Allah tunjuk depan mata bagaimana Allah hantar RM5 di kaki Ustazah itu. Inilah perhatian para malaikat, perhatian Allah kepada orang yang bekerja untuk menjalankan kerja-kerja dakwah ini. Jadi saya harap apa yang disampaikan oleh Ustazah Nordiana ini benar-benar memberi kita semangat sekuat-kuatnya untuk meneruskan kerja yang paling murni ini, yang bukan kita pilih untuk menjadi seorang pendakwah, tetapi Allah yang telah pilih kita untuk menjadi seorang pendakwah. Dan jangan risau kita kekurangan ilmu, kekurangan wang, kekurangan apa, jangan risau. Yang risau apabila kita kekurangan semangat untuk meneruskan perjuangan ini. Ya Allah, Ustazah Nordiana, saya rasa terlalu kecil, terlalu jauh apa yang saya lakukan dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Ustazah Nordiana. Dan satu lagi, saya yakinnya bahawa andainya kita seorang ibu, seorang bapa, sekarang ni dah jadi nenek dan sebagainya, andainya kita melakukan kerja-kerja dakwah ini, insya-Allah Allah beri keberkatan, Allah turunkan semangat ini kepada zuriat kita. Saya perhati kebanyakan kita yang terlibat dengan kerja amal yang mulia ini, lihatlah siapa bapaknya, siapa neneknya, apa yang dilakukan oleh keturunannya. Sebab itulah kita pada hari ini menjadi insan yang begini. Sudah tentu Ustazah Nordiana, sebagaimana diceritakan tadi, bermula daripada satu keluarga yang sangat hebat. Saya tak pernah dengar lagi lah satu orang bila sampai satu tempat mendirikan sebuah masjid. Ini satu ilmu baru yang saya dapat. Punya hebatnya, datuk kan nenek tu, Ustazah? Arwah datuk. Arwah datuk, di mana dia sampai dia dirikan masjid, Ustazah Mardiah. Ya Allah, ya Tuhanku, hebatnya. Sebab itulah Allah lahirkan dari keturunannya seorang ustazah yang sangat hebat, Ustazah Nordiana, yang cukup hebat. Bukan setakat hebat dalam perjuangan, tetapi diuji pula dengan anak OKU ya, yang juga menuntut perhatian khusus
bagaimana membimbing anak OKU ini untuk mencapai suatu kehidupan yang diredai oleh Allah, ya, bukan satu perkara yang senang. Terus saya membuat catatan ni, saya ingat segala berapa muka surat ni, segala apa yang diceritakan oleh Ustazah Nordiana yang tak dapatlah saya nak hurai tiap-tiap satu, dan saya nak tambah iaitu pada masa kita buat retreat di Kelantan dulu. Saudara Johan Arif, Hasinah. Ya. Saudara Johan Arif, dia juga seorang pendakwah yang didoakan khusus oleh ibunya supaya dia menjadi seorang pendakwah. Jadi dia ni sekarang menjadi pendakwah sepenuh masa. Dia pergi seluruh tempat-tempat yang memerlukan perhatian. Yang saya tertarik pada hari ini, pada satu masa dia pergi berdakwah satu tempat dan orang-orang di situ memerlukan bantuan keuangan. Dia mempunyai wang yang terhad. Dia bagi, kalau tak silap saya, dia bagi dalam bentuk dolar, ya. Ya. Dia bagi dalam bentuk dolar. Dia hanya ada berapa dolar saja, sedangkan orang yang nak terima tu ramai. Tapi ya Allah, dia heran. Setiap kali dia keluarkan setiap keping dolar tu tak habis-habis, Ustazah Nordiana. Tak habis-habis. Dari mana datang ya dolar-dolar untuk dia bagi pada tiap-tiap orang sehingga mencukupi. Inilah bagaimana orang yang berada di medan dakwah ini sentiasa di dalam perhatian Allah, dan Allah akan sentiasa memberi pertolongan apa yang kita hadapi. Apa yang penting kita mesti ikhlasnya untuk kita meneruskan dakwah ini, ya. Kemudian satu lagi saya teringat ini di zaman Rasulullah SAW, bila kalau tak silap saya Abu Hurairah kot, Ustazah Madia. Abu Hurairah ni dia kelaparan. Dia pergi rumah Rasulullah, dia nampak ada sedikit susu. Ingat tak? Kemudian Rasulullah kata pergi panggil semua ahli sufah yang ada dalam masjid tu, dalam lebih kurang 70 orang, untuk diberi minuman susu yang sedikit, yang ada hanya satu gelas, begitulah ibaratnya. Abu Hurairah ni, ya Allah, dia kata aku ni dahaga, lapar. Susu satu gelas ni untuk aku seorang pun tak cukup. Macam mana ni nak minum sampai 70 orang? Tapi oleh kerana Rasulullah yang perintah, maka dia taat. Dia pun pergi ajak, jom semua ahli sufah. Rasulullah jemput kita ke rumah dia untuk diberi minuman. Bila sampai ahli sufah 70 orang tu, Rasulullah pun nak bagi pada dia orang minta Rasulullah minum dulu. Rasulullah minum dululah. Lepas tu kami nak berkat Rasulullah. Rasulullah kata tidak. Kamu menjadi tetamu aku. Kamulah kena minum dulu. Akhirnya semua 70 orang tu minum dengan sepuas-puasnya segelas susu tadi. Dan last kali Rasulullah minum dengan sepuas-puasnya. Itulah sebenarnya banyaklah kisah-kisah zaman dulu pada masa peperangan Khandaq. 1,000 orang makan hanya sekilo gandum dengan seekor anak kambing yang dimasak. Untuk 1,000 orang cukup. Jadi itu zaman Rasulullah. Tapi benda-benda itu adalah sama juga berlaku di zaman manapun apabila kita buat kerja yang dilakukan oleh Rasulullah. Sebab itu saya tertarik Ustazah Nordiana tadi, bagaimana RM5 ada dekat pedal minyak, ya Ustazah. Dekat pedal minyak sehingga boleh beli martabak martabak Jawa. Martabak Jawa. Sehingga boleh beli martabak Jawa. Ini adalah menunjukkan malaikat yang hantar RM5 tu. Dan saya sendiri seorang insan kerdil, seorang guru agama kerdil, tetapi apabila saya dapat semangat untuk suka berinfak, ya Allah, ya Tuhanku, rezeki mencurah-curah, Ustazah. Saya tak menghadapilah Ustazah sampai kekeringan, tapi saya biasa kering.
Masa belajar dulu sampai satu masa, saya tidak ada duit 1 sen pun. Ini cerita lama lah. Kenapa? Kerana duit yang dihantar oleh ayah saya tu, dia termasuk di bawah lipatan baju. Jadi saya tak tahu duit tu sampai. Jadi kita hanya dapat RM25 je sebulan. Jadi akhirnya saya tak ada duit 1 sen pun, nak hantar surat ke rumah pun tak ada duit nak beli stamp. Akhirnya minta berhutang kat kawan 15 sen. 15 sen nak beli stamp. Pada masa tu tengok kawan-kawan beli bihun makan, beli nu makan. Saya telan ayah dia je lah. 1 sen pun tak ada duit nak beli. Jadi pernahlah menghadapi ujian itu masa belajar dulu. Kerana tersilap duit sampai, kawan letak atas katil, saya pun pergi letak baju, angkat dengan duit dia tu, letak simpan, tak tahu kata ada. Dulu duit dihantar lah envelope gitu je kan Ustazah. Jadi itulah maknanya Allah Ta'ala uji kita biasa sampai begitu, dan biasa telan air liur lah bila kawan-kawan makan dan sebagainya. Tapi sekarang ni alhamdulillah, seorang nenek yang hanya pencen sebagai seorang ustazah, tapi bila kita suka berinfak, insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi rezeki yang mencurah-curah, insya-Allah. Jadi wajahidu bi anfusikum wa amwalikum tu, yakinlah sebenar-benarnya Allah Ta'ala akan menunaikan janjinya kepada sesiapa saja yang berada di dalam lain jihad ini, dan andainya kita meninggal dalam keadaan kita berada dalam kumpulan jihad, insya-Allah walaupun mati atas katil adalah mati sebagai seorang mujahidah. Inilah wa amitna ala syahadati fi sabilik. Kita doa selalu, matikanlah kami sebagai mati syahid pada jalan Engkau. Jadi saya pula banyak cerita ni. Penceramah nombor 2. Pasal apa saya nak semangat dengan kisah-kisah yang diceritakan Ustazah Nordiana tadi. Saya rasa kerdil sangat berada di hadapan cerita yang telah dibentangkan pada kita ini. Bagi saya ucap terima kasih tidak terhingga kepada Sabah, pada Siti Khadijah, dan kepada siapa ni, Haryani dan khususnya pada Ustazah Nordiana yang sangat-sangat hebat. Saya nak Ustazah Nordiana tolong isi borang. Marilah sama-sama beri semangat pada kami Ustazah untuk sama-sama kita memperjuangkan Islam yang sangat-sangat murni ini sehingga ke titisan akhir, sampai nafas kita yang terakhir. Terima kasih. Ya. InsyaAllah program teratak fitrah tu kita kena luaskan. Fitrah tu kita kena luaskan bukan saja pada non-Muslim tetapi kepada Muslim juga. Kita kena mantapkan. InsyaAllah. Tiru sejak Ustazah Nordiana. InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Boleh dah nak sambung sikit. Rasa kalau tak boleh bercakap ni rasa sebab juga. Ya. Sebab salah air mata yang yang keluar masa Ustazah Diana cakap tadi. Ya. Dan saya rasa banyak perkara yang terisi dalam diri, dan bila mendengar cerita-cerita Ustazah Diana sejak daripada kecil lepas tu dapat jadi dewasa, jadi pegawai dan sebagainya, dapat meneruskan perjuangan dakwah ni. Saya pun macam rasa nak cadang nak beri cadangan lah hasil daripada cerita Ustazah Nordiana ni, sebab terutama dari segi mengajar Quran daripada kecil, 10 tahun, 14 tahun dah sudah bergerak dengan agensi-agensi, sehinggalah menjadikan air muka Ustazah Diana ni terik macam orang umur 17 tahun. Tak lain tak bukan, saya rasa ada ini kerana Quran. Banyak kita lihat, saya tengok macam Ustazah Hajah Faridah
Bila saya jumpa dengan dia, saya kata Kak Dah ni muka macam dulu lagi. Macam saya kecil-kecil pernah tidur atas riba Kak Dah, tapi Kak Dah masa ni rupa macam tu lagi. Dia pun ala rupa ya kita tawaduknya dengan zuhud, dengan Quran, dengan makin ramai ada ahli pengajian Quran bersama dia. Jadi saya pun memang berhasrat macam tu jugalah. Cuma di sini saya rasa, saya yakin di kalangan kita pengurusi-pengurusi dan ahli jabatan kuasa pusat ataupun negeri-negeri memang ada kaitan, ada tasyabuh, penyerupaan, ada serupa dari segi sejarah kecil masing-masing. Macam Ustazah Mardiah, saya yakin di antara daripada ulama' Pulau Pinang kot. Ustazah Datin Aminah sendiri, Kak Min, daripada Perlis, keturunan-keturunan ulama'. Kahwin pula dengan Ustaz Hashim, guru saya. Lepas tu duduk di Kelantan lama, dapat handle dakwah ni. Sampai hari ni pun saya jadi Kak Min jadi idola kepada saya. Sebab tu saya tidak rasa sukar untuk menerima selaku pengurusi pengganti Salimah Kelantan. Kerana ada kita dicorak oleh ibu bapa kita sendiri. Termasuklah juga saya rasa yang lain-lain yang saya tak nampak di muka-muka dalam tayangan, dalam live ni. Saya sendiri pun saya teringat bila Ustazah Diana sebut mengajar Quran 10 tahun. Serupa dalam hati saya. Saya pun start mengajar umur 10 tahun. Mak saya guru Quran beberapa buah kampung sekitar Ketereh tu. Tapi saya masa kecil alif ba pun saya tak boleh beza. Mana alif mana ba tak tahu. Tapi saya lancar Quran. Kalau satu makrak tu memang ingat. Tapi kata mana alif mana ba tak tahu. Tapi Quran di mulut. Jadi itu satu pengajaran kepada kita anak cucu. Yang malah-malah nak mengenali Iqra, kita ajar secara hafal pun tak apa. Sampai bila dia ingat. Dan saya praktik kepada anak-anak saya mengajar sendiri. Walaupun saya masa di Kolej Islam tu saya hantar anak saya di Taman Sri Andalah. Umur 5 tahun. Ustazah dia kata anak Ustazah ni tak boleh baca. Dia kata tak apalah. Akhirnya bulan 12 sebelum masuk 6 tahun tu, saya ajar dalam masa 2 bulan. Iqra dia boleh habis. Saya kata biarlah, no aku tak tak heran. Tetapi warna kesungguhan, inna rabbaka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Maka Allah Ta'ala mensempurnakan hajat kita insya-Allah. Jadi yang saya terpikatnya dengan penerangan dan cerita-cerita Ustazah Radiana ni menjadikan saya suka sengih-sengih dan rasa terisak-isak tangis juga. Sama ada dalam hati dan sampai keluar air mata. Jadi kita menjadi contoh. Jadi kesimpulan ni saya nak ayat kita boleh mencadangkan kepada pusat dan kepada negeri-negeri, kita buat satu buku khas sejarah pendidikan dan sejarah pengalaman kehidupan kita dalam dakwah. Contohnya daripada kecil. Kita buat satu buku, Salimah boleh keluar. Dan mana-mana yang ada cerita masa kecil-kecil dia jadi ikut mak, ikut ayah, mengajar Quran, pergi kat khatam Quran pun ikut mak, ya, pergi pak orang mati pun ikut ayah. Maknanya kita ada detik-detik cerita yang tak dapat kita lupakan peristiwa itu menjadi kenangan kepada pembaca akan datang. Sekurang-kurangnya anak-anak kita pun yang kita didik bukan mestinya kita lihat hari ni boleh mengganti seperti Ustazah Diana walaupun anak dia autism. Ya, tetapi orang-orang yang lebih daripada itu macam kita pun mengajar anak-anak tapi belum tentu anak itu dapat mewarisi kita. At least dengan sejarah perkembangan hidup kita masa kecil itu tidak memberi kepada anak orang kita tapi anak cucu umat Islam yang lain yang diberi anugerah oleh Allah Ta'ala seperti kita ini bersemangat dalam bidang dakwah. Tapi akhirnya menjadi contoh kepada mereka. Dan satu lagi, jadi kita bicara semula lah, cuma poin itu kita buat, kita cadangkan, kita tulis. Ya, Ustazah Mardiah boleh tulis cerita, Kak Min tulis cerita dalam tulisan. Lepas tu kita nilai, kita ambil mana-mana, kita ubah suaikan bahasa dan sebagainya untuk kita bukukan seperti kita nak bukukan ucapan ceramah-ceramah daripada Datuk Aminah, daripada Ustazah Mardiah. Menjadi kenangan, menjadikan satu buku bahawa kita ada hasil gerakan kita dan hasil semangat kita yang hidup sama. Sebab kita pun tak tahu mati bila. InsyaAllah kalau ada buku tu, at least orang tahu
Dan kita dah boleh ambil contoh, dan itulah yang disebut dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man taba'ahu la yanqusu dhalik min ujurihim syai'a. Kita anak yang sebalik itu. Sebab itu orang ceritalah man da'a ila dhalalah kana lahu minal ismi. Ya, hingga akhir hadis itu. Jadi kita dapat meneruskan, dapat diberikan pahala seterusnya sampai akhir hayat kita. Itulah bekalan kita sebenarnya. Pada keadaan hari ini kita menunggu masa. Cikgu Halim Kak Min meninggal. Kita lepas ni baca Al-Fatihah ke dia sebagai penggerak dakwah ABIM Pusat. Alhamdulillah Halim. Okey, yang kedua, saya tertarik dengan pekerjaan dalam kapal di JAKIM kan Ustazah Diana. Jadi saya nampak kapal ni dah dinaikkan gaji. Tapi kalau di Sabah kita tak tahulah. Sepatutnya sekarang ini di bawah jabatan Perdana Menteri, menteri baru yang dilantik oleh kabinet baru ni ialah Ustaz Idris Ahmad Kak Min, adik kepada Saleh Ahmad, dan dia adalah antara pelajar student Kolej Islam, dan saya sempat mengajar Usuluddin Ulum Quran masa tu. Jadi saya tahniah ke dia. Terima kasih Ustazah sebab naik jadi menteri ganti Dr. Zulkifli. Jadi saya rasa orang ni Idris Ahmad ni dia lebih boleh berterasu, dan kalau boleh Ustazah Diana cuba bincang dengan pihak JAKIM, sebab di JAKIM tu banyak budak-budak kita yang faham tentang kehendak agama hari ini, nak meningkatkan supaya prestasi agama itu naik. Lebih lagi di Sabah, masalah kemuskilan duit dan masalah apa-apa halangan-halangan yang menyebab tak dapat kebajikan, boleh bincang Ustazah Diana. Dan kalau Ustazah Diana buat kerja untuk apa-apa, nanti saya support suara saya kepada Ustaz Ahmad Idris tu, Idris Ahmad tu. InsyaAllah saya rapat sangat dengan dia. Saya pun rasa gembira dan menangis tahniah semalam kepada beliau kerana naik pangkat, dan jagalah ya khairun nas yang fa'ahum linnas. Yang ketiga, satu lagi cadangan saya kepada Ustazah Diana, sebab yang bercakap hari ini yang dekat dengan perhubungan yang dengan pihak JAKIM, sama ada JAKIM Putrajaya untuk JAKIM mana-mana, supaya dapat buat motivasi kepada orang-orang yang jadi pemimpin. Bermula daripada orang yang megang jawatan agama ni, supaya agama di Sabah saya nampak macam berkembang lebih hebat. Yang mu'adlah tu nak banding dengan orang Islam yang asal sebenarnya Khadijah cakap, orang Islam asal tak pernah nak mengucap, tapi mu'adlah makin bertambah. Itu sebenarnya Allah Ta'ala, perancangan Allah Ta'ala. Dan kita bagi sokongan kepada Ustazah Diana, dan insyaAllah kita berhubung mesra nanti. Dan saya pun insyaAllah kalau dah habis COVID-19 ni, pandemik ni, kita akan pergi walaatan ke Sabah. Dan apa-apa nak bantuan, beritahu ke Kelantan. InsyaAllah Kelantan boleh support sikit-sikit. Ittaqullah mastata'tum. Itulah. Terima kasih banyak kerana sama-sama mendengar. Maaf banyak Kak Min. Sebab Kak Min saya sentiasa rindu Kak Min. Tak ada daerah lain kecuali Kak Min. Ana akhwafu an itu. Ibadah anak sebab tu. Hatta kena. Masya-Allah, asal perjuangan kita ini adalah sampai akhirat. Tapi belum tentu Allah Ta'ala terima untuk tidak itu kita takuti. Kerana kita takut ada perasaan-perasaan yang riak dan sebagainya. Sampai dalam Musrah Negeri semalam saya buat. Dia kata sekarang ni dalam zaman terkini banyak orang sedekah, royak situ, ambil gambar sini, selfie situ. Dia rasa dia kata kamar lah ni, ada kamar Ustazah Salma, Cikgu Salma. Dia kata apakah kita tidak menunjukkan sesuatu pada orang, sedangkan sedekah itu ma tunfiq yaminuhu hatta la ta'lamu shimaluh. Tapi saya jawab sekadar yang saya tahu je lah, sirran wa alaniyah tu. Jadi kalau boleh Kak Min tambah sikit lah untuk untuk berikan kelegaan kepada orang yang bertanya, khususnya bagaimana dengan keadaan pandemik hari ni. Orang banyak sedekah tapi label situ, label sini. Jadi macam mana Kak Min? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Hasina. Sebenarnya Ustazah Hasina ni pun anak tok guru sebenarnya.
anak Tok Guru apa nama saya? Haji Ahmad. Haji Cik Guru Haji Cik Ahmad. Haji Haji Syekh Ahmad di mana di Ketereh, Pondok pada di Upis Ketereh, di Pondok Ketereh. Ni anak Tok Guru juga. Sebab itu saya fikirlah semua orang kita ni adalah berketurunan orang yang baik-baik. Sebab itu Allah lorongkan kita untuk menjadi orang baik meneruskan kerja baik ini. Dan segala cadangan Ustazah Sinah itu insya-Allah kita ambil perhatian dan kita akan bincanglah dalam hal-hal lain. Ustazah Madiah, ada mesyuarat kita nanti kita bincang dalam hal-hal lain bagaimana kita nak realisasikan. Dan tentang permintaan Ustazah Sinah tentang sekarang ni kita buat apa-apa pun kita highlight. Ya, kita bagi bantuan pada orang miskin, pada orang-orang yang memerlukan, kita highlight, kita masukkan dalam WhatsApp dan sebagainya. Saya terbaca satu hadis iaitu dalam bab berhubung dengan sedekah. Sedekah ni mesti kita ikhlas. Tetapi kita highlight itu pun terpulang kepada hati kita. Ada orang dia sedekah tangan kanan tak mau diketahui orang tangan kiri, itu terbaik. Tetapi andainya semua orang begini tidak ada contoh. Jadi sebab itu Sayyidina Abu Bakar kita tahu dia bersedekah seluruh harta dia untuk Islam. Sayyidina Umar dia sedekah separuh harta dia. Dan banyak lagi sahabat-sahabat yang memberi sedekah dan kita tahu. Sebab itu kita ada satu jenis sedekah kita dapat dua pahala. Yang pertama ajrus sir, yang kedua ajrul alaniyah. Ajrus sir kita memang dalam hati kita nak rahsiakan sedekah kita. Kita takut kita jadi riak dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama kita perlu jadi contoh kepada orang lain. Seorang guru besar misalnya, orang dah minta derma. Dia duduk di tempat nombor 1 dalam senarai. Biasanya dia bawa senarai. Dia nombor 1 kalau dia letak RM1, katakanlah sedekah dia RM1, bagaimana dengan guru-guru lain yang di bawah? Tentulah tidak ada motivasi. Sebab itu dia letaklah. Dia letak RM50. Yang lain tu ada yang 30, ada 20. Kerana termotivasi dengan apa yang dilakukan oleh orang di atas. Jadi sebab itu kita kena faham ada jenis sedekah kita dapat dua pahala. Iaitu pahala rahsia yang kita dalam hati niat nak rahsiakan, tetapi kalau kita rahsiakan tak menjadi contoh pada orang lain, maka kita zahirkan. Jadi kita dapat dua pahala, ajrus sirri wal alaniyah. Ada pahala rahsia dan pahala terang-terang dengan tujuan untuk dicontohi perkara yang baik. Sebab Rasulullah SAW menyebut, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Jadi siapa yang menunjuk contoh yang baik, melakukan satu perkara yang baik, dia dapat pahala dan dia dapat pahala orang yang mencontohi kebaikan yang dilakukan tadi tanpa dikurangi pahalanya walaupun sedikit pun. Walaupun orang lain dapat pahala sebanyak tu, tapi pahala dia tak kurang, bahkan dia dapat berlipat kali ganda melalui contoh yang diikuti oleh orang lain. Jadi Saudara Sinah, inilah sebenarnya poin dia, iaitu jangan takut. Kita zahirkan sedekah kita. Apa yang takut kita tidak ikhlas. Sebab itu kita minta pada Allah sangat-sangat setiap kali kita membersihkan anggota lahir, bersihkanlah hati kita. Minta hati ini menjadi arash ar-Rahman di muka bumi ini, iaitu arash Allah yang sentiasa penuh dengan sifat-sifat mahmudah dan terkikis daripada segala sifat mazmumah. Dan minta khusus pada Allah masa kita berwuduk itu hati yang ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Dan semua kerja buat kita
minta kita istiqamah, muraqabah, muhasabah, i'tinam khamsin qabla khamsin, minta wara'an layinan, minta lah segala-gala apa yang minta. Dan semasa kita membersihkan anggota zahir, yang paling penting kita bersihkan anggota batin kita. Sebab itu insya-Allah walaupun kita zahirkan kita punya infak, insya-Allah mudah-mudahan Allah tidaklah menganggap kita untuk riya, untuk sum'ah, untuk ujub, tetapi kita hanya untuk menjadi qudwah salihah kepada sahabat kita, kawan kita. Semoga kita ramai-ramai melakukan kebaikan. Itulah tambahan Kak Min. Ustazah Diana nak tambah lagi? Saya terharu Ustazah Diana. Terima kasih. Ya. Ya, silakan. Okey, so saya ingat saya nak bawa satu kisah Sya'ban. Mungkin orang pernah dengar kisah tentang Sya'ban ini yang merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya rasa apa yang digambarkan ketika mana dia sedang menghadapi sakaratul maut ini perlu menjadi satu landasan dan pegangan kita untuk menjadikan kita lebih baik, di mana Sya'ban ini adalah merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedudukan rumahnya agak jauh daripada Masjid Nabawi. Ketika mana dia tidak datang salat subuh, Rasulullah melihat mana Sya'ban tidak ada, dan selepas salat subuh Rasulullah telah pergi ke rumah Sya'ban untuk mencari Sya'ban. Kenapa Sya'ban tidak datang salat subuh? Lantas untuk sampai ke rumah Sya'ban, Rasulullah terpaksa berhenti di beberapa tempat kerana terlalu jauhnya rumah Sya'ban untuk sampai ke Masjid Nabawi. Kemudian itu dia pergi ke rumahnya, dia bertanya kepada isteri Sya'ban, mana Sya'ban? Lantas dijawab oleh istrinya bahawa Sya'ban sudah tiada dan telah pergi untuk selama-lamanya. Patutlah tak datang solat subuh. Ya. Jadi istrinya mengatakan bahawa ada 3 perkara yang disebut berulang-ulang oleh Sya'ban ketika mana dia sakaratul maut. Yang pertama, dia sebut sebanyak 3 kali kenapa tidak lebih jauh. Yang kedua, kenapa bukan yang baharu, dan yang ketiga, kenapa bukan semua. Ya, ada 3 perkara yang disebut berulang-ulang. Jadi isteri Sya'ban bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa 3 perkara ini disebut berulang-ulang? Saya tidak faham apa maksud Sya'ban ketika mana dia berhadapan dengan sakaratul maut. Lantas Allah Subhanahu wa taala mendatangkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberitahu bahawa 3 perkara disebutkan itu adalah bagaimana Allah taala membentangkan amal anak Adam itu ketika mana dia sedang berhadapan dengan sakaratul maut. Jadi melihat yang pertama kenapa tidak jauh, dia melihat bahawa betapa besarnya lagi ganjaran yang Allah Ta'ala akan berikan kepada dia jika sekiranya dia berjalan lebih jauh lagi untuk pergi ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Kemudian tu yang kedua lagi yang disebutkan kenapa bukan yang baharu, kerana satu hari Sya'ban hendak pergi sembahyang di Masjid Nabawi ketika musim sejuk, dia mengenakan 2 lapis pakaian. Pakaiannya yang baharu diletakkannya di dalam dan pakaiannya yang lama diletakkannya di luar. Ketika mana dia berjalan menuju ke Masjid Nabawi, ada pengemis yang sedang kesejukan. Lantas Sya'ban melepaskan pakaian jubah luarnya yang lama itu diselimuti kepada pengemis tadi. Alhamdulillah berkat diberikan pertolongan, bantuan sedemikian, pengemis itu alhamdulillah hidup, ya, dapat meneruskan kehidupan seperti biasa dengan dia mengorbankan pakaiannya yang lama. Jadi bila dia melihat ketika mana di dalam keadaan sakaratul maut, alangkah baiknya kalau yang diberikannya tadi itu adalah jubah yang baharu. Nescaya pahalanya akan lebih besar lagi Allah Ta'ala akan berikan kepada dia. Kemudian kenapa bukan semua? Tatkala Sya'ban kembali daripada membeli barang-barang keperluan keluarganya dan dia balik ke rumah, ada pengemis yang memerlukan makanan. Lantas dia memberikan sebahagian sahaja makanan itu kepada pengemis dan sebahagian lagi dia nak bawa untuk keluarganya. Tetapi bila dia berada di dalam keadaan sakaratul maut, dia melihat bahawa alangkah baiknya kalau semua makanan tadi itu aku infakkan dan aku sedekahkan kepada pengemis tadi. Pahala dan ganjarannya lagi sangat besar. Jadi Masya Allah, ya. Jadi di situ sebenarnya sangat mendorong kepada kita, ya, bahawa bila kita melakukan sesuatu untuk agama Allah, lakukanlah yang terbaik. Ya, sekuat mana apa yang ada pada diri kita tu kita berikanlah yang terbaik. Masya Allah. Ya, ketika mana kita berada di sakaratul maut nanti Allah akan bentang semua apa yang kita buat, apa yang telah kita korbankan.
Jadi saya rasa itu sangat menyuntiklah di dalam hati bila saya membaca kisah ini, mengalir air mata. Ya Allah, ya Tuhanku, aku kena memberi benda yang lebih baik untuk agamamu, ya Allah. Aku kena beri sesuatu yang lebih indah kepada orang lain. Mudah-mudahan bila aku dicabut nyawa nanti, ketika mana kau bentangkan amalanku, aku dapat melihat lorong-lorong indahku itu, ya Allah. Jadi itu insya Allah mudah-mudahan menjadi penambah semangat motivasi kepada kita untuk beramal dengan kebaikan, ya. Macam tadilah ya, kadang-kadang kita buat sumbangan, memang kita nak jaga hati kita lah, ya. Macam Ustazah sebut tadi itu, betul lah, ada kalanya kita terpaksa buat pun, ya, kadang kita nak pun publish kan, tapi demi menarik orang lain, mendidik orang lain. Dan satu lagi sekarang, kalau kita tidak tunjuk apa yang kita telah sampaikan, cuma macam saya, biasa saya tidak akan display siapa yang bagi. Saya akan buat penulisan saya di dalam Facebook secara umum daripada sahabat-sahabat saya. Berapa jumlah, siapa individunya, memang saya akan sembunyikan sebab semua ahli di dalam grup saya pun kata kami beri sepenuh kepercayaan Ustazah, tak perlu sebut siapa kami, ya, walaupun sebenarnya ada kadang-kadang datuk-datuk yang berikan saya sampai 5,000, 6,000, 10,000 pun ada, ya. Jadi semua tidak mahu namanya disebut, tak perlu Ustazah. Tak perlu sebut amount, jangan sebut, nama pun jangan sebut. Setakat Ustazah publish, ini adalah sumbangan daripada orang-orang Islam, orang-orang mukmin yang mahukan membantu saudara seagamanya. Cukup sedemikian, ya. Jadi itu sahaja, wallahu a'lam.